kurang ke kat sini? Oh, ada. Ada. Boleh jawab ambil wifi. Boleh ambil wifi. Tak, okey. Boleh dah. Saya manggil. Dah boleh. Nampak muka macam sepuluh. Ya ke? InsyaAllah Kak Ibu. Kak Ibu duduk mana? Mana comel? Anak siapa ni? Oh, okey. Anak tu Oh, ni mana sayang. Panggil tu nak suruh apa? Nak suruh lukis muka apa? Suruh lukis apa? Cakaplah nak apa? Nak apa? Dia nak suruh lukis muka. Lah, ambil balik. Terima kasih. Lawanya baju. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak buka ni? Lepas tu Kak Emma belum booking mana-mana? Oh, ada kisah. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Johor dah azan ke waktu ni? Isyak? Belum. Kita kat sini dengar ke azan? Dengar azan kat sini. Masjid ke surau dekat? Oh, okey. Alhamdulillah. Akan dengar. Dia setiap kawasan ni ada surau ke dalam tu? Tak juga. Belum dibina lagi Ustazah. InsyaAllah. Baik, puan rumah nak berbicara apa-apa dulu? Silakan. Silakan. Tak apa ceramah terus pun tak apa. Kan, Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya yang memang ditunggu-tunggu lah, saya rasa memang tak sangat jemput Ustazah ni. Akhirnya ada dengan dia sebaik sahabat saya tu, Haslinda Hassan. Saya berjaya mendapatkan Ustazah nama saya. Alhamdulillah, berjaya cik. Dia dah kata, Alhamdulillah, Allah rasa bergegar dalam saya. Masya Allah. Saya masih duduk kat Mekah. Masya Allah. Lepas tu kan macam bila Jajah cakap tu, boleh ke Ustazah? Boleh je lah. Lepas tu tadi, jauh Ustazah macam dah first day macam tiba-tiba period pula kan. Lepas tu macam dah, Ustazah masa tu Ustazah dekat Mekah tau. Okey, kita pergi malam insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah, baik, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama insya-Allah. Semoga tak bertembung dengan azan Isyak. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Azan ke? Bukan. Okey. Saya dengar. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin limpah kurnianya kita dapat bertemu di rumah siapa ya nama subhanallah? Kak Min di rumah Kak Min. Masya-Allah, alhamdulillah, saya rasa bahagia, seronok sangat sebab inilah dia tajuk yang diberi oleh tuan rumah, membina kasih sayang sesama insan. Jadi dah sebut dah tajuknya, sekian dimaklumkan, habislah dah kat situ je. Sebab nak bagi tahunya, Masya Allah, bila diberikan tajuk membina kasih sayang sesama insan, kita panggil kejiranan kita, kalau boleh nak panggil semua adik-beradik, kawan-kawan kan, subhanallah. Jadi inilah dia kasih sayang. Kalau sebut tadi apa, Kak Min cakap rumah yang seadanya kan, tiba-tiba berada-ada pula orang yang datang ni. Maknanya berada-ada tu ada je orang nak datang. Kalau kita jemput orang, tiba-tiba kita tunggu depan pintu seorang pun tak ada. Agaknya kasih sayang tak kat situ? Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kenapa bila kita dengan hati yang lapang, hati yang senang, kita tak fikir dah orang sudi ke datang rumah kita yang seadanya ni. Niat kita betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba saja tengok, bagi saya Allah yang maha menggerakkan hati. Allah yang maha menggerakkan kan, Allah yang maha memberi keizinan. Jadi bila kita sebutkan macam ni, kita usahakan saja. Pastikan kita bina rumah kita insya-Allah dengan nawaitu rumahku syurgaku. Kan sahabat-sahabat, di mana pun kita, biar kita bukan background yang daripada kecil faham, tahu, diajar agama. Ni salah mak ayah kita lah. Mak ayah tak ngajar agama kat kita kecil-kecil. Contoh, kita memang macam tu, sifat manusia suka salahkan orang tu, orang ni. Ni sebab tak dapat kahwin dengan ustaz lah ni. Dia katakan macamlah kahwin dengan ustaz semua. Isteri-isteri tiba-tiba jadi solehah kan. Suaminya ustaz, isteri tiba-tiba solehah belaka. Tak ada juga kan. Sebab tu banyak manusia yang bercakap, tu suami dia tu ustaz tu tapi mulut tak boleh pakai. Ada juga orang cakap macam tu. Maknanya ustaz saja tapi tak boleh mendidik isterinya. So kita jangan pernah memperlekehkan jodoh yang Allah hantarkan pada kita. Di mata kita mungkin buruk, tetapi itulah yang terbaik di sisi Allah. Sekurang-kurangnya kalau bukan dia yang pimpin tangan-tangan kita ke syurga Allah, asbab perangai dia yang begitulah kita kerap mengulang-ulang nama Allah. Tolong aku ya Allah, pimpin aku ya Allah. Macam sebelah kaki je ni, sebelah tangan je nak pimpin anak-anak faham agama ya Allah. Kita tahu, kita meratap, merintih dengan Allah, Allah tahu. Jadi sahabat-sahabat muslimat sekalian, tak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita, semuanya baik-baik belaka. Percayalah, penuhkan hati kita dengan kasih sayang. Jangan ada benci walau setitik di hati. Betul, kita hidup dengan pelbagai permasalahan, pelbagai ujian, pelbagai dugaan dalam hidup yang menyebabkan dulu dia BFF kita tapi akhirnya boleh jadi musuh. Dulu dia bermusuh dengan kita, hari ini dialah orang yang paling sayang kat kita. Itu biasa dalam hidup. Jadi jangan kita benci orang. Biasa je untuk orang tak suka dengan kita, bila mana tak sekepala, tak sependapat, biasa je. Tapi jangan kita yang benci dengan orang. Bila kita benci dengan orang, hati kita dah mula setitik ada kehitaman. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa saja tempuh dengan kasih sayang. Jadi nak membina kasih sayang sesama insan, Masya Allah, mulakan dengan ilmu. Ilmu ni maksud kenapa? Kita tahu jemput orang datang ke rumah kita ni mengundang rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliknya mereka insya Allah menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Insya Allah mengeluarkan segala bala buruk-buruk perkara yang berlaku dalam rumah kita. Mungkin akan berlaku, tapi sebab mengundang rahmat melalui tetamu-tetamu yang datang, Allah tolak bala daripada rumah kita insya Allah. Yang penting niat tu betul. Bukan ketika ada pokok baru ni, biar jiran-jiran tahu baru beli petang tadi. Contoh sahabat-sahabat. Kak Min jangan ustazah ni macam tahu je beli petang tadi. Ustazah tak tahu. Lama dah beli ni sebenarnya. Gurau-gurau lama dah beli. Kan? Jadi maknanya tu kita ada nawaitu lain. Allah tahu, orang lain tak tahu.
Jadi kesannya tu balik pada kita. Kan kalau aku tahu tak ada orang nak datang, tak belilah aku pokok ni tadi, bazir duit aku je contoh kan. Kita akan kecewa sebab kita berharap pada makhluk. Tapi bila kita perbetulkan niat, subhanallah, saya selalu sebut dalam TV, dalam radio, di mana saya kata, bila benar-benar lillah, pasti tiada lelah. Kan kita nak jemput orang makan. Saya sampai-sampai, saya terlelap tadi sahabat-sahabat. Daripada mana kita jah? Tiram. Yang mana nama tempat tu? Dari Tiram ke Ulu Tiram? Sedap je Tiram. Ada nama Tiram saja ke? Tak ada. Mana pandai je Ustazah. Bukit Tiram. Okey, Ulu Tiram. Ini azan handphone ke azan surau? Handphone kita teruskan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad daripada Ulu Tiram. Sebenarnya sahabat-sahabat saya datang ni ada cerita kelakar juga pun ada Kak Min. Sebab saya di Mekah, Jajah kata, Ustazah JB minta ni Ustazah. Okeylah, Jajah bagi tarikh 4 hingga 6 Jun. Yakin je Kak Mas 4 hingga 6 Jun. Kak Emma. Kak Emma sahabat saya ni datang daripada Puchong, Selangor. Baru sampai petang tadi. Maghrib ni baru sampai. Lepas tu Jajah kata, Ustazah Kak Emma pun tengah cari rumah tu. Rumah yang kita nak kuliah ni. Saya kata, biar betul. Pukul berapa? Saya buat di utara, dia ada. Wajah ni lah dengan suaminya. Ni mujur sebab kita tak jemput suami dia sekali, suami. Mana? Oh, Cik Abel tak ikut Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu saya tak tahulah nak kata istiqamah macam mana. Bukan tak selalu jumpa Ustazah tu duduk depan sekali. Subhanallah kan. Ini antara sahabat-sahabat dirahmati Allah bila cintanya semata-mata mengharapkan redanya Allah. Bukan tak letih, saya tahu letih. Dan bila saya buka-buka mata, tengok kemah Kak Min, terkejut saya. Kan Jah dah sampai ke kita ni Jah. Dah sampai dah Ustazah kita dah. Kenapa sampai ada kemah bagai ni? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab besarnya hati tuan rumah tu. Jadi kita raikan pun datang dengan niat yang macam itulah kerana Allah. Bila kerana Allah, sahabat-sahabat kita tak pandang. Kita akan tundukkan pandangan. Kita tak pandang langsir dia matching ke tak dengan cat rumah ni. Kapet dia beli kat mana. Kita tak pandang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab niat kita betul-betul subhanallah nak membina kasih sayang sesama insan. Jadi bila kita sebutkan tajuk seperti ini, kita semua orang dewasa, kita faham, kita kenal. Macam mana kasih sayang tu tidak ada benci, tidak ada berselindung-selindung. Sahabat-sahabat tidak di depan manis tapi di belakang, Masya Allah jahatnya mulut kita. Masya Allah macam mana kita nak membina ukhuwah yang macam ni. Tolonglah jangan menjauh daripada majlis ilmu. Mungkin ada wanita-wanita bekerja kan, kita tak dapat hadir majlis ilmu yang kerap. Tapi kan sekarang ni hikmah daripada PKP online di mana-mana. Kan istiqamah cari satu yang kita boleh ikut, contoh pengajian kitab minal awal ilal akhir. Oh ni ada kitab baru start ni, ustaz sekian ni mengajar. Kita nak follow mesti sampai kunci alam bersungguh-sungguh. Cari circle yang betul. Kau ingatkan aku kita ngaji sama-sama bab ni. Kalau aku lupa kau tolong savekan, share link ke aku, nanti aku free balik kerja aku dengar. Bersungguh-sungguh. Tapi kalau yang santai-santai sambil lipat kain, sampai kita gosok baju, dengar mana-mana TV, radio, mana-mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu seolah-olah aksesoris dia. Benda sunat. Macam benda wajib yang kita istiqamah tak tinggal setiap hari kalau boleh satu kitab. Sebab kita banyak hukum solat jamak. Kan kita dah mulalah Google, ustazah Google ya, ustaz Google keluar. Tak salah, tapi bila keluar segala video, ada 1 jam, ada 10 minit, ada 0.53 saat. Yang itu kita klik. Kan? Oh, rupanya solat jamak ni ada qasar, ada yang taqdim, ada yang takhir. Okey, dah faham cukup. Sebenarnya tak cukup. 53 saat kita belajar untuk mendapat satu jawapan tak cukup. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada banyak yang kita kena belajar. Nak belajar fiqh, berkitab. Nak belajar akidah, berkitab. Nak belajar apa saja, latahzan kita gambarkan sepertinya motivasi, berkitab. Jadi bila berkitab ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, minal awal ilal akhir. Kita faham segala selok-belok daripada definisi, hikmah segala kita tahu, maka kita akan dapat menjiwai. So cari satu ilmu, cari satu guru. Silalah berguru dengan siapa pun, kita doa pada Allah. Berkat doa kunut pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang engkau beri hidayah. Surau ke ni? Wah, semua orang senyap. Saya ingatkan handphone tadi lagi. Kita habiskan dulu sekejap azan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalam. Wassalatu wal fadilah maqama mahmudin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kita dah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala pagi tadi dalam doa kunut, ya Allah berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang Engkau beri hidayah. Jadi bukan waktu kita nak berguru, waktu kita nak belajar apa saja, minta hidayah, petunjuk daripada Allah. Hatta kita nak buat apa saja, minta Allah tunjukkan jalan, pilihkan untuk aku yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, ya Allah. Kita selalu faham hidayah ni jalan-jalan agama, nanti melalui titian sirat dengan pantas, macam tu saja. Tapi kita terlupa. Kita nak buat keputusan apa, setiap hari kita perlu buat keputusan kan, muslimat dirahmati Allah, perlu buat keputusan. Dalam peti ais kita ada ikan siakap. Kita kena buat keputusan. 3 rasa ke steam. Kan sahabat-sahabat? Minta dengan Allah. Orang yang hatinya hidup macam ni, nak masak pun ingat Allah. Kan dalam kepala cakap ikan steam lah. Tiba-tiba lah pasal apa pula aku goreng ikan ni. Aku nak buat steam ni. Kadang kita macam otak entah ke mana. Jalan je tangan ni kan. Tadi aku nak buat steam. Tiba-tiba aku goreng pula ikan ni sudah. Suami kita balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. You macam tahu je air teringin nak makan 3 rasa. Ya Allah, sweetnya abang. Kita rasa macam tu sahabat. Padahal tak pernah sweet pun selama ni. Tapi bila kita, ya Allah Engkau tolong pilihkan ya Allah. Aku nak masak steam tadi. Tiba-tiba lepas tu anak balik. Ibu sedapnya bau dah sampai kat luar dah bu sedapnya. Memang dah lama tak makan ikan 3 rasa ni. Kita pun kata, aku rasa macam fresh sangat tadi. Tiba-tiba subhanallah rasa hilang segala penat. Suami happy, anak-anak pun terima sungguh-sungguh. Ya Allah, rupanya Engkau yang pilihkan untuk aku. Kita taklah depan siakap tu, ya Allah, tolonglah pilihkan untuk aku. Tak ada, sahabat-sahabat. Tapi tak macam mana tangan buat benda lain. Allah tolong pilihkan banyak perkara untuk kita dalam hidup tanpa kita sedar. Sehingga dia mengharmonikan dan membenakan kasih sayang yang indah. Kerana apa? Kita tak nampak siakap, nampak Allah. Pilih langsir apa, nampak Allah, sahabat-sahabat contoh kan. Tapi sebenarnya kita tak sedar. Semua ni Allah yang tolong pilihkan. Saya bagi contoh mudah sahabat-sahabat. Malam tadi siapa ada di majlis la tahzan. Subhanallah ketika Ustaz Azwan macam dicabar lah. Kan Ustazah dah bagi hadiah untuk cabutan bertuah. Saya tak tahu pun sebenarnya tudung-tudung tu nak bagi untuk cabutan bertuah. Kalau saya tahu saya bagi yang Aryani ke Aryana ke gitu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab mereka minta, jadi kita bagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya malunya sungguh bila mereka letak atas ni kan. Tudung Ustazah ni, siapa yang dapat? Dia bagi syarat pula, tudung Ustazah yang Ustazah pakai masa live dalam kuliah sepanjang PKP. Memang sayang ni sebenarnya tudung ni. Tapi dah dia kata tudung pakai masa live lah tahzan. Saya pun tarik pejam mata. Ya Allah, moga jadi ibadah. Bagi. Rupanya dibentang kat depan tu. Tudung ni, siapa insan bertuah yang dapat? Ya Allah, bekas-bekas pindah berlubang-lubang kat sini semua kan. Malulah kita pun ada juga modal nak beli tudung-tudung baru. Rupanya mereka tak nak tudung baru. Subhanallah, dia nak 5 je. Saya pun capai. 10 dah, tak apalah rezeki mereka 10. Lepas tu ada orang lelaki kata, Ustaz tak nak bagi ke dekat kami? Ustaz kata, abang tu cabar ni. Bagi abang bagi ridak abang ni. Siapa? Awak ambil nombor. Kalau kena kat perempuan jenuh dia bawa tidur ridak suamiku. Ada lagi tu perasaan tu sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah, masa nak ambil nombor tu, bismillah. Apa otak berjalan ni? Tiba-tiba Ustazah sebut. Siapa pemilik nombor sekian-sekian? Orang lelaki angkat tangan. Alhamdulillah Ustazah Zai. Dia terus berlari ke depan. Sebab saya kata ni ada idea ni. Kalau nombor ni makcik-makcik yang angkat tangan, saya terus cakap, okey kita tukar nombor lain. Sebab saya nak bagi lelaki juga dapat kan. Rupanya Allah yang tolong pilihkan. Subhanallah, kita kena fikir dalam hidup kita macam tu.
Allah tak pernah silap. Walaupun sampai ke sekecil-kecil perkara, bila mana kita mengharap redanya Allah. Percayalah sahabat-sahabat muslimat. Okay, kadang-kadang ibu-ibu kata, Ustazah, saya dengan suami saya tak sekepala. Saya nak hantar anak saya madrasah hafal Quran. Tapi suami saya suruh hantar aliran Inggeris, matematik, sains. Subhanallah, saya tak seronok macam tu. Tu semua dunia. Kan kemain lagi mak-mak sekarang. Mengaji majlis ilmu baru datang sekali. Tiba-tiba balik rumah gaduh dengan suami. Anak kita ni semua dunia ni bang, matematik, sains semua ni. Hantar hafal Quran. Kemain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu yang maknya tak baca-baca Quran kat rumah, tak. Adik-adik kena hafal Quran 30 juzuk. Nanti mama mati senang. Ada orang imamkan depan mama, mandikan jenazah mama. Kemain lagi cerita-cerita kami besar. Tapi kita sahabat-sahabat tak berkawan dengan Al-Quran. Anak kita tak tengok pun kita baca Quran hari-hari. Tarbiyah utama tu dalam rumah. Kita hantarlah guru hebat bagus mana, tapi kita tidak ikhlas ketika membesarkan anak-anak kita dengan redanya Allah, dengan kasih sayang yang bagaimana diajarkan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan dapat. So jangan frust, jangan kecewa kita hantar anak kita hafal Quran 3 tahun, anak orang lain boleh jadi al-hafiz, hafizah, tapi anak kita haf saja tak habis-habis. Jadi dia ngadu kat Ustazah. Ustazah kata, syukurlah haf kak. Akak berapa tahun dah hidup? Kena balik mak dia. Nyesal ngadu kat Ustazah. Kan dia kata. Sebab apa? Sebab kita nak dapat haf macam anak kita 13 juzuk, 15 juzuk. 3 tahun kita tak dapat. Kita dapat 13 surah pun tak dapat sepanjang umur kita hidup. So cuba syukur dulu sebelum kita datang. Sahabat-sahabat rasa kufur itu kerana apa? Syukur ini Masya Allah, Tabarakallah. Syukur anak aku 3 tahun duduk dalam circle yang baik. Mendengar azan hari-hari. Duduk dalam halaqah Quran hari-hari. Dulu mula-mula hantar madrasah tajwidnya lintang pukang. Tapi sekarang bila jadi imam sejuk telinga kita mendengar. Soal nak hafal 30 juzuk. Pilihan Allah. Jangan merajuk dengan Allah kalau dia selesai 3 tahun tapi tak dapat 30 juzuk. Tapi paling kurang kalau dia ada isteri lepas 20 tahun nanti dia boleh jadi imam kepada isterinya. Itu pun dah cukup baik. Cuba kita bersangka baik dengan Allah macam ni. Sebab hafal Quran 30 juzuk kalau dia tidak ada taqwa kepada Allah, dia akan tinggalkan atas sijil saja hafalan 30 juzuk tu. Ya, sahabat-sahabat, bahkan dia tidak akan manfaat kepada manusia lain. Cukuplah Quran itu kita jadikan satu pegangan dan azam dalam diri kita, seluruh keluarga kita, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Ya, sahabat-sahabat ni saya bawa, saya pegang di mana-mana. Jadi insya-Allah sebenarnya Kak Min, selesai dah tajuk yang membina kasih sayang sesama insan tu. Kan nyesal aku datang, gitu je rupanya ceramah Ustazah ni. Subhanallah kan. Sebab saya sebenarnya nak baca kitab Latahzan. Kan muka surat 522, ramai yang menunggu ni sebab saya terlupa yang hari ni saya tak berlatahzan lagi. Teruk benar Kak Emma. Sebab latahzan ni setiap hari, Masya Allah. Okay? Jadi saya kata nak baca malam ni lah. Sebab tajuknya pun mirip kepada membina kasih sayang sesama insan. 3 tip meraih kebahagiaan. Setujukah anda tak akan bahagia orang yang di hatinya tak ada kasih sayang? Masya Allah sahabat. Kita bina kasih sayang, kita pasti bahagia. Dan dalam bab 248 ni, Dr. Aida Al-Qarni, Masya Allah, faham ke latahzan tu apa? Kan? Ya, jangan bersedih. Tapi 2 tahun dah kami gunakan kitab Dr. Aida Al-Qarni ni dalam page Ustazah Muzayyanah, kan, Facebook Ustazah Muzayyanah, setiap hari. Dan kesan daripada inilah istiqamah setiap hari kami dah sampai ke 248. Dan saya tengok program macam malam tadi, Kak Min ada yang dalam majlis malam tadi. Subhanallah, kita macam mimpi sahabat, menyatukan hati ramai manusia di mana-mana. Dengan izinnya Allah. Bukan kerana Ustazah Zai, tidak. Tapi Allah mengizinkan. Subhanallah, kerana fikrah kita sama. Kita bicara benda yang sama. Kita tunduk dan mengiyakan sesuatu yang bersumberkan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi semalam yang saya tanya, tahu tak latahzan tu apa? Sebab semalam kan saya edarkan kertas berapa lama dah dengan latahzan, ulasan tentang latahzan. Pagi tadi comel je saya buka satu-satu kertas tu. Ada satu kertas saya tak faham latahzan tu apa. Kan macam tu. Saya pertama kali rupa-rupanya 2 meja yang mu'allaf tu. Kan. Oh logik lah sebab nama-nama dia macam ni, Masya Allah.
Jadi kalau tak pernah berkenalan, ahlan wa sahlan, walaupun sudah bab 248, kitab ni banyak membantu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Antara contoh malam ni dia nak bagi tahu kita 3 tip meraih kebahagiaan. Pendek tapi padat. Okay, jadi sebab tu saya nak bacakan di rumah ini. InsyaAllah tak sampai subuh esok, jangan risau. Alamak, baru masuk tahajud ni, tantah ni pukul 10 malam tak habis lagi. Aku janji dengan suami lepas isyak balik ni. Jangan risau. Paling penting tak sampai subuh esok. Kan insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, kata Dr. Aid Al-Qarni, beberapa orang bijak pandai menggantungkan 3 keping papan berharga di pejabatnya. Dia sama ada menulis bab yang baru dalam latahzan merujuk Quran atau merujuk hadis atau syair-syair orang-orang terdahulu atau karakter, sikap-sikap orang-orang bijak pandai. So dia baca kisah-kisah macam ni, akhirnya dia jadikan ia sebagai satu buku motivasi yang boleh menghidupkan jiwa kita. Subhanallah. Kali ini rezeki orang Perjiranan 9, dia dapat tajuk ni. Tiba-tiba seorang bijak pandai menggantungkan 3 keping papan berharga di pejabatnya. Pada tiap-tiap papan tersebut, tertulis kata-kata mutiara yang berharga. Teringat pula dulu-dulu kita sekolah, cikgu suruh tulis ilmu, macam-macam lah kan. Usaha tangga kejayaan. Kan? Kalau saya sekolah rendah dulu, tiada kesenangan menuju kejayaan. Cikgu buat satu kitchen tu, beli RM2 kot tak silap. Mahal sangat lah tu masa tu RM2. Pujuk mak, bolehlah mak nak beli. Sebab belakang kitchen tu tulis tiada kesenangan menuju kejayaan. Lepas tu dah beli yang tu, cikgu lelaki pula, agi hidup, agi ngelaban, dia tuliskan. Mak kata tak payahlah tulis apa merepek-repek bahasa macam tu. Rupanya orang Sarawak cukup pegang kata-kata tu sahabat. Selagi kita hidup ni kita kena mujahadah. Maknanya lawan segala subhanallah supaya kita menjadi manusia yang insya-Allah gah sampai bila-bila. So saya pegang sampai sekarang, tiada kesenangan menuju kejayaan. Kalau orang kata, Ustazah nak join tak projek ni? Ustazah pam 10,000 saja, insya-Allah datang 1 juta. Saya sengih je, ingat macam kita nak, oh ya ke? Saya nak 10,000 saya ada. Bila datang 1 juta, hujung bulan confirm. Kita set dalam otak kita, mana ada benda senang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semuanya perlu diusahakan dulu. Kan Ustazah duduk goyang kaki je, 1 juta masuk dalam akaun. Wah sedap, jadi ingat kita nak lembek tengkuk dekat dia. Memang taklah. Kan kita kena bertegas dalam bab itu. Ada dah ni Ustazah, orang ni dah dapat, biar pergi kat mereka lah. Kan sahabat-sahabat. Jangan pernah mudah-mudah. Oh ni dah dapat 1 juta dah ni. Dengan hanya 10,000. Ya Ustazah, dia belik dapat kan. Tak apalah, biar pergi lah kat mereka dapat. Kalau Allah nak berkat, selama-lamanya 1 juta tu insya-Allah boleh berkembang. Tapi kalau duit tu tak berkat 1 juta tu, tak payah tunggu sampai hujung tahun. Sekejap je habis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi yang jauh lebih berkat adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya. Duitnya dapat sikit tapi berkatnya mengatasi segala. Jadi ini yang kita nak sebab Allah berkat, Allah redha kepada kita. Okay? Jangan buat sesuatu yang Allah tak redha. Kamu takkan senang dalam hidup. Kemudian pada papan pertama tertulis, ni ada anak muda, kan sekolah rendah pun ada. Kan subhanallah dia boleh tulis dekat kertas cantik-cantik, nanti dia pandang. Hari anda, mak-mak tak payah macam tu kot. Mak-mak dia tampal dekat singki rumah dia, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu, kan. Saya kata, Kak, dah sampai lusuh-lusuh ni apa tulis ni? Dulu ada ustaz ceramah, Ustazah, kalau nak basuh beras, baca ni kan. Untuk lembutkan hati anak, lembutkan hati suami. Lembut tak hati suami akak? Tak lembut-lembut, Ustazah, dah terkoyak-koyak dah tu. Masya Allah, sahabat kan. Kadang-kadang kita menjadikan ayat-ayat itu sebagai Tuhan, minta maaf. Silakan untuk beramal, tapi jangan pernah, sahabat, sudah amal 40 kali dah Ustazah, tak jadi apa pun. Kita terlupa bukan bergantung pada Allah, tapi bergantung pada ayat tu. Sama orang pergi Mekah. Kan sudah doa depan Kaabah, takkan tak dapat. Kaabah tu Tuhan ke Allah Tuhan? Kita banyak tersilap. Sudah minum air penawar ni Ustazah, tak sembuh-sembuh pun. Air ni Tuhan ke Allah Tuhan? Ini semua sebagai alat sahabat-sahabat. Kebergantungan kita tetap pada Allah. Silakan beramal dengan ayat-ayat Quran, tapi kebergantungan kita adalah Allah. Jangan bila kita rasa kita dah hafal ayat ni, aku takkan rumah terbakar. Aku dah amal ayat Abu Darda. Contoh kan sahabat-sahabat. Aku takkan jadi anak degil sebab aku dah baca ayat ni. Akhirnya kita kecewa. Degil je pun dah baca ayat macam ni. Sedangkan semuanya datang daripada Allah
kita kembalikan semula kepada Allah. Kita banyak tersilap menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Okey, jadi ayat ni kata, hari ini, hari anda adalah sekarang. Hari anda adalah sekarang. Dia tulis 2 kali, hari anda adalah sekarang. Hari anda adalah sekarang. Maksudnya bila kita bangun, kita pandang je ayat ni, sahabat-sahabat, hari ini adalah hari aku. Sahabat yang istiqamah dengan latahzan tahu bahawa semalam pun kita menyanyi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya memaksudkan bahawa semalam tinggal memori. Semalam adalah sejarah. Kalau kita pagi-pagi hari bengkak mata menangisi masalah semalam, tolong move on. Cuba cakap Jerman sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya masalah semalam tu memang tinggal sejarah. Kita hari ini dihidupkan oleh Allah untuk bangkit. Jangan sampai anak kita perasan nampak kita murung hal semalam. Jangan sampai kita tak ada masa nak layan suami, hanya kita menangisi perkara semalam. Semalam tinggal sejarah. Hari ini Allah pilih kita untuk hidup, maka manfaatkan hari ini kita. Jangan kita hanya bermenung untuk hari esok. Kita angan-angankan esok hari sedangkan esok belum tentu kita hidup. Jadi kalau manusia hidup untuk hari ini, apa pun berlaku pada aku hanya nak jadi orang baik, nak buat yang terbaik. Subhanallah sahabat-sahabat, kita akan sentiasa bersemangat. Sebab tu kita diajar dalam agama kita, buka je mata disuruh lafaz Alhamdulillah. Sebab apa? Alhamdulillah ni satu kata-kata yang insya-Allah membugarkan jiwa kita. So masalah semalam kita serah kepada Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita. Subhanallah, kita hiduplah untuk hari ini. Patutlah dia kata itu akan bahagia. Artinya anda dalam batas-batas hari ini sahaja. Maknanya tak payah sibuk dengan yang semalam masalah belum selesai. Besok yang masalah semalam belum selesai, sahabat-sahabat. Hidup untuk hari ini dan besok yang bukan dalam genggaman kita ni, tak payah duk risaukan sangat. Bang, kalau boleh nak tahan jam tu jangan bergerak. Kenapa? Sebab besok kan anak kita nak masuk asrama. Kalau jatuh kat asrama macam mana? Kalau jauh dengan kita, la ilaha illallah sahabat-sahabat. Ramai kan mak-mak jadi murung sebab hantar anak pergi asrama. Anak tunggal seorang satu-satunya. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila makan ayam goreng tu peha pula tu kan, tak makan. Kurus mak dia sebulan anak duduk asrama. Jangan macam tu. Sebab nampak ayam, nampak muka anak. Anak saya suka ayam, Ustazah. Dia tak boleh tak makan apa, ikan jaket kot kat asrama. Bohong. Ikan jaket tu zaman saya duduk asrama. Sekarang anak duduk asrama tak ada jaket-jaketnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sebab apa tak ada jaket? Anak telefon je mak komplain. Jaket je ingat kita tak bayar yuran ke? Kan? Kita dulu tak berani. Saya nak telefon mak saya, mak tak lalu. Saya tak pernah diajar makan ikan keli. Duduk dekat sungai besar sahabat hari-hari ikan keli. Kenapa ni ya Allah? Telefon mak dekat public phone nak mengadu kat mak. Tapi hati saya kata, ya Allah nanti mak aku kesian kat aku. Mak aku sedih, mak aku risau. Kita makan tak sedap kat sini. Tak jadi. Telefon mak nak cakap apa ni? Tak ada. Best ke duduk asrama? Best. Sebenarnya nyampah sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebab kita tak nak mak kita susah hati. Kita ada rasa macam tu, itu pun satu ibadah yang besar. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka ini juga tanpa kita buat baik dengan mak kita pun dipandang ibadah di sisi Allah. Inilah anak yang baik, tak nak menyusahkan hati mak ayah dia. Jadi Masya Allah tabarakallah, berdoalah supaya anak kita diberi faham oleh Allah dalam situasi-situasi yang macam ni. Papan yang kedua bertuliskan. Tadi kita fokus bahawa hari ini milik kita. Papan yang kedua bertuliskan, fikirkanlah dan bersyukurlah. Allah bagi kita akal untuk kita sentiasa berfikir. Sebab tu orang yang hebat, sahabat-sahabat, orang yang punya iman, bila dia bercakap sebenarnya dia sedang berzikir. Bila dia diam sebenarnya dia sedang berfikir. Apa zikir tu? Bila bercakap zikir, maknanya tak boleh cakap apa-apa ya Ustazah. Subhanallah, 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 subhanallah. Mama, dah masak ke belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sejak dengar kuliah Ustazah Zai ni, mak aku tak cakap apa dah. Subhanallah, subhanallah. Tak. Zikir tu maksud asal lisan kita buka je bercakap yang baik, itulah zikir. Faham ya ibu-ibu? Kita sedang bebel ke anak tu, kita sedang berzikir. Mak ni bebel je, mak sedang bertazkirah. Mak bukan bebel cakap macam tu. Mak sedang zikir ni. Kalau mak tak bertazkirah, dengan siapa lagi kau nak dengar? Ni ada anak Kak Emma kan, saling pandang-pandang. Mesti mak dia rajin berzikir kat rumah ni.
Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syukur. Sebab yang mak kita cakap tu nak suruh apa? Nak suruh kita jadi orang baik. Mungkin mak kita dulunya dah buat kesilapan-kesilapan, tak nak benda tu berulang kepada anak-anaknya. Ini ibu-ibu yang baik, Masya Allah. Dan ibu tak perlu cerita pada anak. Mama dulu skirt atas lutut tau. Tak payah cerita. Sebab anak kita memang akan dapat sumber-sumber itu dalam album lama kita dan sebagainya kan. Kita tak payah berbangga. Mama dulu, ya Allah, ratu kebaya mama dulu. Tak payah cerita. Sebab kita mengulang dosa silam kita itu walaupun kita tak buat melalui tindakan dan perbuatan. Hanya berbangga menceritakan itu juga adalah dosa. Tapi kita banyak tak sedar. Kita pamerkan semula di media sosial, sahabat-sahabat kita berbangga. Kelakar kau keluarkan gambar 20 tahun dulu. Tu siapa rambut yang macam tu siapa? Patutnya suruh dia bubuh stiker. Monyet pun tak apa dekat gambar rambut kita tu. Sebab apa? Itu gambar kita dulu. Kita tak perlu ulang lagi sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kawan-kawan kita komen, aku tak lupa muka kau dulu. Tolong tutup dengan stiker. Aku tahu ini kawan-kawan kita dulu. 3 orang dah arwah sebagainya. Tapi aku masa tu tak pakai tudung. Tolong tutup. Kau buat gambar monyet pun tak apa. Sebab aku tahu aku bukan monyet. Aku tak kecil hati. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena ada ketegasan di situ. Itu juga dosa kerana kita seronok melihat dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Tolong faham sahabat-sahabat, ramai orang tak faham bab ni. Maksudnya fikirkan tentang nikmat Allah itu, kemudian syukurlah, berfikir subhanallah Allah bagi kita macam ni, ada sebab. Tolong sentiasa bersangka baik dengan Allah dan bersyukur, kita pasti terhindar daripada kufur. Papan ketiga bertulis jangan marah. Ni anak-anak suka. Dengar mama tadi papan ketiga apa? Jangan marah. Sebaik aku tak bawa anak. Rugilah Kak Emma bawa anak kan. Sahabat macam itulah. Subhanallah. Kalau tidak, nanti anak tu kata, mama nampak papan ketiga. Jangan marah. Sudah jenuh kita sahabat kan. Tak boleh marah langsung. Rupanya ini pesan Nabi. La taghdab. Dan orang yang bijak, orang yang kuat katanya Nabi, bukan orang yang menang bergusti. Tapi adalah orang yang mampu mengawal marah. Sebab once kita marah, iblis masuk. Iblis masuk sahabat daripada kita niat baik, akhirnya dia jadi buruk. Daripada kita nak marah satu perkara, kita terungkit beberapa perkara. So hindarkan diri daripada terlibat dengan marah. Okey, macam okey kita okey. Macam tak okey je ustazah ketiga tu. Kan saya memang hobi saya marah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Bukan orang yang mendengar marah kita tu saja stres, tapi kita sendiri akan stres dengan sikap marah itu. Okey, kita hindarkan. Baik, ketiga-tiga papan ini merupakan 3 nasihat yang akan menghantarkan anda kepada kebahagiaan melalui cara yang paling singkat dan mudah. 3 papan tadi tu hanya sebagai pemberi motivasi kepada kita, cara paling singkat dan mudah untuk mendapat bahagia. Oleh itu, sudah selayaknya bagi anda untuk menuliskannya pada buku harian anda agar anda dapat membacanya setiap hari. Kita hari ni tulis kat handphone je lah kan. Kita hari ni ingat je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah bahawa yang pertama tadi kita nak sebutkan, aku kena buat, kena jadi yang terbaik untuk hari ini aku. Sebab besok belum tentu kita hidup sahabat. Kita faham sungguh-sungguh macam tu. Yang kedua, kita sebutkan bahawa fikir, gunakan akal yang Allah bagi, sesuatu yang berlaku untuk kita syukuri. Dengan syukur tu kita pasti bahagia. Yang ketiga, sahabat-sahabat, tolong kawal marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kan habis tu Ustazah kalau anak tak solat, tak payah solat sayang. Besok je solat, besok je solat. Kalau mak macam tu, mak kita sporting lah. Itu bukan sporting, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita kena marah apabila mana dia melanggar hak-hak Allah. Tapi kawal marah bila mereka melanggar hak kita. Apa hak kita sahabat? Kalau lepas lipat kain, tolong letak dalam almari. Jangan letak dekat atas meja. Kan mama terlanggar, mama ni habislah berterabur balik. Itu hak kita. Tak ada undang-undang dalam Quran, dalam hadis. Biasa je kadang-kadang, lah aku suruh letak dalam almari, dia letak kat saya. Bukan anak yang buat, pak dia kan kadang-kadang. Lagi geramnya, bang saya nak pergi kuliah, nanti tolong angkatkan kain bang Boleh, no problem kan. Kita balik daripada kuliah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena hujan kain kita, sabar je lah. Bang kan saya dah cakap tadi, jangan marah baru balik kuliah kan. Kan sahabat. Kan hati Allah teruji sungguh. Memang kalau kita dengar kuliah, memang selalu belajar bab sabar kan.
Sabarlah ibu-ibu sekalian kan. Kalau kucing rumah sebelah berak kat rumah kita pun sabar. InsyaAllah Ustaz nak sabar, nak sabar. Balik rumah kita, ya Allah betul kucing berak depan rumah kita. Ni tak reti jaga kucing ke apa kan. Allah uji tu sebenarnya nak test kita sahabat-sahabat. Kau praktik tak apa yang kau belajar tadi? Very simple tapi benda tu Allah datangkan dalam hidup kita. Ya Rabb. Okey, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ketiga-tiga ini merupakan 3 nasihat yang akan menghantarkan anda kepada kebahagiaan melalui cara yang paling singkat dan mudah. Oleh itu, sudah selayaknya bagi anda untuk menuliskannya pada buku harian. Kita jadikan dia ulang-ulangan. Asal nak marah je, terpandang-pandang tulisan, jangan marah. Kita mulakan sahabat-sahabat. Boleh? Perjiranan 10. 9. Tiba-tiba je 10. Jadi semua warga 9 ni insya-Allah jumpa je senyum. Dulu dia ni pemarah. Sekarang ni alhamdulillah. Kan terus tak jadi marah. InsyaAllah. Baik, kita tutup dengan renungan. Pertimbangan bijaksana mengapa jalan keluar dikaitkan dengan tekanan dan kemudahan dikaitkan dengan kesulitan adalah ketika tekanan dan kesulitan itu telah semakin besar dan mencapai puncaknya dan seorang hamba sudah mula putus asa untuk dapat keluar daripada tekanan dan kesulitan itu sehinggakan dengan cara meminta bantuan orang lain, maka saat itulah hamba itu benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah hakikat tawakal itu. Lajunya Ustazah, saya tak faham apa pun. Sabarlah Ustazah nak baca sebab Ustazah tak pernah miss walaupun satu baris kepada peminat-peminat Latahzan. Tapi nanti Ustazah jelaskan. Sahabat, kita biasa saja dihentak dengan banyak ujian sehingga kita hampir berputus asa. Aku ingat kawan baik aku boleh tolong, ingat mengadu kat suami boleh tolong. Akhirnya ya Allah tak ada siapa boleh tolong aku. Kalau tak ada iman, kita putus asa masa tu sedangkan Allah pesan banyak kali dalam Quran, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah sebab orang berputus asa tu tak ubah macam orang yang mati bunuh diri. Dalam pada kita nak berputus asa, tiba-tiba ya Allah, aku dah tak tahu nak minta tolong siapa lagi ni. Biasakan keadaan tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak sempat, wa na'udzubillah min zalik, untuk terjun bangunan, bunuh diri, pisau banyak dekat dapur ni. Kenapa kita tak pernah cucuk diri kita sendiri? Jawapannya sebab kita ada iman. Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Banyak orang-orang di negara Jepun, Amerika, banyak negara maju, Masya Allah kaya raya tapi kes bunuh diri terlalu tinggi. Kenapa? Mereka maju dari segi zahirnya tapi mereka kekurangan. Kurus keimanan mereka. Nafsu mereka menggemuk membesar. Masya Allah akhirnya tak dapat apa yang mereka nak. Bunuh dirilah senang, tak payah fikir dah masalah hidup ni. Kenapa jarang berlaku pada orang Islam? Walaupun sekarang kita dah mula sedih, ia dah mula berlaku menular kepada sedikit segelintir orang Islam. PKP berapa banyak kita jumpa yang hampir bunuh diri tapi alhamdulillah diselamatkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hanya betul-betul bergantung kepada Allah kalau kita rasa rupanya makhluk tak tolong aku. Yang tolong aku adalah Allah. Jadi selamatkan diri kita untuk balik kepada Allah. Saat gembira pun balikkan pada Allah. Saat berduka pun balikkan pada Allah. Kita akan rasakan lazatnya. Sesungguhnya kita tak nampak Allah. Tapi Allah itu bersama dengan orang-orang yang betul-betul mahu mendekat dengan Allah. Kita cari Allah saat susah. Maka bila kita berdoa, ya Allah, kenapa doa aku tak makbul-makbul? Subhanallah sahabat, Allah suruh kita cari Allah bukan hanya saat susah, tapi juga saat senang. Supaya kita mencari Allah saat senang, kita dapat nikmat, kita belanjakan semula ke jalan Allah, kita ingat takut nikmatnya menyebabkan aku ke neraka-Mu, ya Allah. Maka kita berhati-hati menggunakan nikmat Allah. Inilah manusia yang Allah sayang. Percayalah saat kamu susah, Allah berlari mendapatkan kamu. Tapi saat senang kita lupakan Allah. Jangan mimpi saat susah Allah nak berlari dapatkan kita. Sebab tu kita rasa macam doa kita tertangguh-tangguh. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Demikian juga dengan orang mukmin. Jika jalan keluar itu tidak kunjung tiba dan dia telah putus asa kerana setelah banyak berdoa dan merendah di hadapannya, belum juga tampak tanda-tanda akan dikabulkan, maka dirinya akan berkata, saya diberi melalui dirimu, maka jika dalam dirimu ada kebaikan, pasti akan engkau kabulkan permintaanku. Barulah nak bersangka baik dengan Allah, bahawa Allah boleh memberikan segala kebaikan pada kita.
Cara mencela kepada diri sendiri seperti ini lebih disukai oleh Allah daripada ketaatan itu sendiri. Maknanya Allah nak kita sedar diri yang kita ni hamba. Serahkan diri kita kepada Allah. Subhanallah sahabat, anak yang paling banyak merengek pada kita itulah yang paling kita kerap peluk, dokong dia. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan yang paling kita tak boleh lupa, dia tak boleh pernah pisah dengan saya Ustazah. Dulu kecil-kecil kalau saya nak pergi sedai kain pun dia tarik baju saya, tak bagi saya keluar. Dia merapat dengan saya Ustazah. Maka tumpah kasih kita itu sahabat lain kaedah dia dengan yang sulung. Biasanya begitu. So Allah tunggu saat kita begitu. Merintih-rintih dengan Allah. Sebab perasaan rendah diri seperti itu akan menghantarkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan akan memunculkan pengakuannya di hadapannya bahawa dia memang selayaknya untuk mendapatkan cubaan ini. Allah tahu kenapa Allah uji kamu dengan dugaan ujian seperti itu. Subhanallah, Allah tahu bagaimana cara nak mengkabulkan doamu. Lalu akhirnya siapa yang mengkabulkan doa kita? Allah. Sebab tu Ibrahim bin Adham, si penzuhud itu mengatakan. Kita biasa dengar nama Ibrahim bin Adham. Antaranya kamu hantar manusia ke perkuburan tapi kamu tak ambil cakna pun bahawa satu hari nanti kamu yang akan dibawa ke perkuburan. Berapa ramai kita ziarah kematian. Hanya bersembang tentang hal dunia. Kita tak rasa pun yang mati itu adalah kita. Satu hari nanti. Sahabat-sahabat. Kata Ibrahim bin Adham, kami berada dalam kehidupan yang seandainya para raja mengetahuinya, pasti mereka akan menghunus kami dengan pedang mereka. Ibrahim Adham cakap macam ni, kalau kita baca kita tak faham. Tapi dia nak bagi tahu dengan penyerahan mutlak kepada Allah, kalaulah sang raja yang sedang goyang kaki, bahagia tu tengok lapangnya dada kita, tenangnya hati kita, mereka cemburu sampai nak bunuh kita. Faham maksud Sebab bahagia ni tak boleh dibeli kat mana-mana. Kaya raya berkulit emas tapi tak bahagia itu biasa. Tapi ada orang subhanallah yang duduk di jambatan sahaja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi dia mampu bahagia. Sebab dia memilih untuk bahagia. Bahagia ni bukan ditentukan oleh orang sekeliling kita, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri dengan izinnya Allah. Terakhir, Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga pernah mengatakan, ada saat-saat di hatiku ketika aku mengatakan jika penduduk syurga merasakan apa yang aku rasakan, itu artinya mereka hidup dalam kebahagiaan. Ada ke penghuni syurga yang tidak bahagia? Semuanya penghuni syurga bahagia. So biasa untuk perit sakit di dunia kerana kita tahu. Ustazah selalu nyanyi lagu ni. Apakah itu sahabat-sahabat? Kita yakin, kita percaya bahawa syurga itu manis kerana apa? Berjuang itu pahit kerana syurga itu manis. Syurga itu manis. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk dapatkan kemanisan, kesihatan, kebaikan, doktor bagi kita ubat yang pahit. Kan? Maka biasa dapat ujian yang pahit, minta Allah aku nak berlepas dengan ujian yang aku penat ya Allah, itu lambat. Tapi minta kalau engkau pilih aku untuk menempuh ujian ini ya Allah, ajarkan aku untuk berdamai dengan takdir. Faham ya sahabat? Sebab kita berperang dengan takdir, kita pasti kalah. Pilihlah untuk berdamai dengan takdir. Maka ajarkan aku kuat ya Allah. Ikhlaskan hatiku, lapangkan dadaku. Datangkan alat-alat segala bala tenteramu untuk membantu aku memudahkan segala urusanku. InsyaAllah. Kita menuju Allah, Allah lebih lagi bersama dengan kita. Tapi kalau kita tidak mencari Allah dan tidak mengembalikan dengan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datang dan kepada Allah kita kembalikan. Okay, lemah lagi. Saya dah istirja' dah Ustazah, tapi saya masih lemah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tutup dengan hauqalah. Kadang Ustazah, hauqalah tu apa? Dia tepi kan. La hawla wa la quwata illa billah itu hauqalah. Jadi kita ulang beberapa kali. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita. InsyaAllah inilah oleh-oleh kenangan kita di rumah Kak Min pada malam ni. Boleh sahabat-sahabat? La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita rasa lemah, dah tak ada siapa dah boleh tolong kita. Kan? Berhauqalah. Kan? Kita tahu bahawa Allah itu maha kuat. Serahkan segalanya pada Allah. Sampai rasa macam dah tak boleh nak bangkit dah. Tolong sebut. Cukuplah dengan orang beriman disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Okay? Jadi kita buat apa je Allah. Allah berulang kali. Kan? Dengan la ilaha illallah, sebab akhirnya kita akan mati jua, dan matikan aku dengan kalimah tauhid ini ya Allah. Kerana wajib disyurgakan oleh Allah bagi orang yang lisannya mengucap kalimah la ilaha illallah saat penghujung hayat. Oh, senang je nak masuk syurga. Nanti suruhlah anak bacakan la ilaha illallah. Tak payah la ilaha illallah, sebut Allah. Mak, sebut Allah pun keras tak boleh sebut. Kenapa? Tergantung amal soleh kita. Kita tak boleh plan saat mati kita. Maka mati kita tu boleh design dengan bagaimana kita design hidup kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Moga Allah redha pada kita. Moga Allah redha akan pertemuan kita pada malam ini. Ampun maaf zahir batin Kak Min, sebab saya bacakan kitab La Tahzan pada malam ini kerana nak menyelesaikan tanggungjawab saya dengan sahabat-sahabat yang dalam talian. Okay, jadi moga-moga sahabat-sahabat kita dapat melangsungkan, meneruskan. Okay, saya ada besok sehari lagi kuliah duha di sini. Lepas tu saya terus balik ke KL untuk meneruskan tanggungjawab yang lain. Moga ukhuwah kita pada malam ini adalah atas nama ukhuwah fillah. Kalau kita tak jumpa lagi di dunia, Allah jumpakan lagi kita di dalam syurganya Allah. Terima kasih puan rumah. Terima kasih semua yang hadir. Maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sahabat saya ni suami dia tengah dalam ICU. Minta satu doa. Nama dia Sekarang ke? Sekarang ni tengah dalam ICU. Okey, masya-Allah. Untuk Raja Rozhan. Masya-Allah. Kak Min baru dapat berita sahabat dia sedang, yalah susah hati kan, sahabat suaminya sedang dalam ICU bernama Raja Rozhan. Moga-moga Allah saja yang tahu apa yang baik untuknya, insya-Allah kan. Mudah-mudahan Allah jumpakan dengan rawatan yang terbaik, disembuhkan andai itu baik untuknya, dipermudahkan segalanya, ditenangkan hati, jiwa, raga, keluarga yang insya-Allah kekal mendoakannya. Okay, jadi itulah doa kita dalam keberkatan majlis ilmu ini. Sesiapa yang dalam rasa hati ingin memiliki buku terbaru saya ni, sebenarnya baru tak sampai seminggu lagi, Fasabrun Jamil. Fasabrun Jamil, nasihat-nasihat penguat jiwa untuk kamu yang hampir berputus asa. Sebelumnya adalah buku yang saya kuliahkan petang tadi, Siapa Lebih Utama, Wanita Dunia ataupun Bidadari Syurga. Boleh jumpa dengan Jajah. Okay, InsyaAllah kita dapat berita macam tadi tu, hidupkan hati-hati kita dengan doa. Dan yakin bila kita mendoakan saudara kita, doa yang baik itu diaminkan oleh malaikat Allah. Amin. Doa yang baik itu untukmu jua. Jangan pula kata, tapi suami saya tak duduk dalam ICU, Ustazah. Kan duduk ICU juga macam mana? La ilaha illallah. Lurai bendoi sungguh. Kan maknanya kita doakan kebaikan untuk orang lain, insya-Allah yang baik-baik akan datang pada diri kita. Anak-anak kita pun dah terlelap, mak-maknya pun dah hampir menguap, maka kita berhenti dululah. Okay, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.